Change layout kita Okey, baik. Saya present. So, okey, nampak? Soalan saya beri itu. Nampak? Okey, baik. Antara kuantiti fizik yang manakah merupakan kuantiti asas? Okey. Kuantiti fizik ini sebarang pengukuran yang kita buat yang boleh diukur, antara kuantiti yang boleh diukur. Dah. Antara empat tu, A, B, C, D, yang mana asas? Sebab asas ada 5 saja. 5 yang paling utama lah. Dia ada 7. Jadi hak paling utama dia 5. 2 lagi tu jarang kita guna. Okey, yang paling utama dia panjang ataupun jarak. Yang kedua suhu. Yang ketiga arus. Yang keempat jisim. Yang kelima benda tak ingat. Arus. Apa dia? Masa. Masa, ya betul. So, untuk soalan ni jawapan dia adalah Suhu. suhu. So jawapan nombor 1 B, suhu. Antara berikut yang manakah kuantiti terbitan? Dia terbit dia ada rumus. Tinggi kita ambil ukur itu ya. Dia sama dengan panjang. B panjang pun kuantiti asas. Perimeter pun sama. Perimeter ni ukur lilit. Jadi kita ambil pengukur tu kita ukur je. Cuma luas saja kita kena guna apa? Formula iaitu panjang, darat, lebar. So untuk soalan 2 ni jawapan dia adalah luas. Boleh? Boleh. Okey. Yang ketiga, kuantiti manakah adalah benar? Muhammad Iman Hafizi, kat tangan awak mesti kat tangan. Kat tangan kau je. Kalau tu awak boleh type message kalau awak nak tanya, ataupun awak on mic boleh tanya direct Okey, nombor 2, pasangan kuantiti manakah adalah benar? Okey, antara kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Apa beza kuantiti skala dengan vektor? Kuantiti skala dia cuma ada arah sahaja, manakala kuantiti skala ni dia ada magnitud sahaja. Manakala kuantiti vektor ni dia ada magnitud dan arah. So jawapan dia C. Okey. Apa jadi besar? Comment format tak? Ini sudah. Okey. Kuasa seorang pelajar yang menaiki sebuah tangga diberi oleh persamaan. Okey, dia beri persamaan kuasa. Ini persamaan kuasa. Okey. Dia beri dah persamaan. Cuma dia tanya soalan ni, A, nyatakan kuantiti asas yang terkandung dalam persamaan ini. Okey. Antara ni mana kuantiti asas? Kuasa, daya, sesaran, masa. Okey. So jawapan dia masa. Ini adalah masa. Okey. Hello, Assalamualaikum. Tengok PDPR ni. Okey. Allah. Okey, kadang-kadang tak boleh. Terus cakap bodoh lagi. Okey, tentukan dalam sebutan asas bagi kuasa. Unit dia, unit.
Kalau kita ukur jisim, unit dia kilogram. Kalau kuasa, unit asas dia adalah, kita tengok pada ni. Joule. Okay. Okay. Daya. Lepas tu, darab sesaran. Darab bahagi masa. Okey, siapa tahu unit asas, unit bagi daya? Siapa tahu unit bagi daya? Daya ni diukur dalam unit apa? Newton. 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 Tak. Sesaran? Meter. Meter. So, Newton meter. Lepas tu, per dengan masa? Saat. Jadi, unit dia adalah Newton meter per saat ataupun kita tulis N M S negatif 1. Itu unit asas bagi kuasa. Atau ada satu lagi, biasa kita guna kuasa ni dalam unit watt. Berapa watt? Kalau kita beli metal je, tengok berapa watt ada. Tak? Berapa watt dia guna metal tu, 18 watt ke? Itu menunjukkan kuasa dia, bekalan kuasa yang dibekalkan. Okey. Nombor 5, graf menunjukkan hubungan antara kuantiti fizik W dan X. Okey. Ini adalah graf antara W dan X. Paksi Y, W, paksi X, X. Jadi, kenyataan manakah adalah benar? Jadi, kalau kita tengok ni, apa hubungan W dengan X? Siapa tahu hubungan W dengan X ni? Berkadar terus ke? Berkadar songsang ke? Siapa tahu? Cepat. Mak, apa Mak? Jawapan dia Mak? Berkadar songsang juga. Berkadar songsang? Ya. Ya ke songsang? Serius lah Mak. Pasti Mak. Okey, kalau graf gini bukan berkadar songsang. Graf ni adalah berkurang secara linear. Graf yang berkurang secara linear. Okey. Kalau graf berkadar songsang, dia turun gitu. Itu gitu. Apa tu? Dia turun gitu. Okey. Ni graf berkurang secara linear. Maksudnya apabila X bertambah, W berkurang. Tengok Kalau X kosong, W 15. Kalau X 2, W 10. Kalau X 4, W 5. Jadi dia semakin berkurang. Jadi pernyataan manakah adalah betul? Soalan ni tanya. Okey, X. Apabila X sama dengan 4, W sama dengan 5, betul tak? X 4, W 5, betul? Betul. So A lah jawapan dia. Nombor 6. Rajah A menunjukkan satu elektromagnet yang digunakan untuk mengangkat besi buruk. Rajah B menunjukkan elektromagnet yang sama digunakan apabila arus mengalir melaluinya ditambah. Okey. Dia, kalau kita pergi ke kilang besi buruk, dia nak angkat besi-besi buruk tu, dia tak angkat guna tangan, dia tak angkat guna tenaga dia angkat guna mesin. Mesin tu macam mana? Dia bentuk dia macam ni. Dia ada magnet, yang mana dia letak atas besi buruk tu melekat dan dia berangkat. Macam mana melekat tu? Dia guna arus elektrik. Kalau satu konduktor, kalau ada arus, dia akan jadi magnet. Tak ada arus, dia tak jadi magnet. Jadi nak kuatkan magnet tu, kita kena tambah arus. Maka, dia pun tambahlah arus ini. Jadilah magnet yang kuat, maka besi buruk tu melekat dengan lebih banyak. Jadi, apakah hipotesis yang boleh dibuat? Yang manakah betul?
Tengok A, kita tengok. Semakin bertambah arus, semakin bertambah kuantiti besi buruk yang melekat. Betul tak? Betul tak? Betul. Ini betul. Tapi uh, kuantiti besi buruk yang melekat tu, sebabkan kuantiti besi buruk tu banyak, jadi kita tak boleh nak buat ukuran banyak mana. Tak? Ada besi buruk yang besar, ada besi buruk yang kecil, ada besi buruk yang halus. Jadi ukuran dia tu kita tak boleh terima lagi. Dia betul, tapi kita tak boleh buat dalam situasi ni kita tak boleh nak buat dia sebagai hipotesis. Okey, B, semakin bertambah arus, semakin berkurang besi buruk yang melekat. Ni salah lah. Okey. C, semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Hal ni baru diterima. Sebab atas ni pun dia dah tulis dah. Menunjukkan satu elektromagnet yang digunakan untuk mengangkat besi. Jadi kekuatan dia tu berubah-ubah berdasarkan arus. So jawapan sini C yang paling tepat dan boleh diterima lah. Okey, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara pemalar spring E dengan tempoh ayunan T untuk satu spring. Pelajar tersebut menggunakan spring yang berbeza kekerasan dan tempoh T dicatat sepadan dengan jisim beban M digunakan. Okey. Ni graf dia. T kuasa 2, graf dia T kuasa 2 melawan 1/E. Okey. Dan dia dapat graf tu adalah berkadar secara langsung ni. Berkadar secara langsung. Ini nama dia graf berkadar secara langsung lah. Okey. Berdasarkan graf, apakah yang berlaku kepada E? Apakah yang berlaku kepada T apabila E bertambah? So, ni graf 1/E. Kalau graf E, katakanlah T kuasa 2 melawan E. Tu kita ambil. Kalau E bertambah, T pun bertambah. Mudah. Ni pula 1/E. 1/E tu menunjukkan dia berkadar songsang. Jadi apakah yang berlaku kepada T? T berkurang sini. Berkurang. Disebabkan graf 1/E. Kalau graf E saja, boleh kita ambil jawapan bertambah. Sebab 1/E tu dia berkurang. Dia berkadar songsang jadi. Tentukan tempoh ayunan apabila apabila 1/E dia 0.9. Pada graf tunjukkan bagaimana. Okey. Sekarang ni graf dia sampai dekat 0.8. Kat mana 0.9? Sini 0.9. Jadi graf dia tak sapa. Kita kena ambil pembaris. Gariskan dia. Panjangkan dia. Kita panggil ekstrapolasi. Okey. Ekstrapolate, maka 0.9 ni kena sini. Kita pantulkan sini bersamaan dengan 4. Jadi T kuasa 2 sama dengan 4. Nah, dia nak T saja. Bila nilai T? T sama dengan punca kuasa 2 bagi 4 sama dengan 2 saat. Siapa lagi? Okey, sekejap ada tetamu sekejap. Saya stay je saya gitu tengok.
Okey, sorry. Ada orang mari atas ikan. Okey, lepas tu dapatlah T dia adalah 2 saat. Awak ada tak ni? Pergi minum air dia. Ada. 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 Ada cikgu. Okey, beres. Okey, seterusnya hitungkan kecerunan. Macam mana kalau graf kita nak hitungkan kecerunan? Okey, kalau dalam awak belajar math, awak guna formula Y sekejap. Z. C sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Dalam math, awak ambil mana dua-dua titik, contohnya daripada ujung ni ke titik ni. Ambil gitu ya. Tak? Dua titik. Boleh masuk dalam formula, tapi dalam fizik kita kena bentuk sebuah segitiga. Okey, kebetulan masa soalan atas tadi kita dah buat sebuah segitiga ni. Ni nampak tak segitiga ni? Okey. So segitiga gini, nampak sebuah segitiga. Okey. Segitiga tu bersudut 90 darjah. 90 darjah. So nak kira C sama dengan nilai pada paksi Y. Ni nilai pada paksi Y sama dengan 4.0 per dengan nilai pada paksi X ni samaan dengan 0.9. Maka C sama dengan 0.4. 0.4 tu saat kuasa 2 per dengan nilai pada X 0.9 kg negatif 1 S kuasa 2. Gitu. So, bila dia bahagi 0.4, mana kalkulator saya? Kalkulator. Okay, awak ada kalkulator tak? Kira saya ada juga kalkulator Sekejap. Saya ada kalkulator. Tak ingat. Lambat pula kalkulator saya ni. Okey. Awak nampak tak kalkulator saya? Nampak cikgu. So, 4 bahagi 0.9. So jawapan dia 0.4. So jawapan M saya adalah ataupun kecerunan saya 0.4. Biar betul. 0.4 betul. 0.4. Apa ini masuk? 0.4. Okey. Unit dia tengok S kuasa 2 dengan S kuasa 2. Kita boleh potong sini. Dan kg negatif 1 ni bila kita up dia naik atas, dia akan jadi kg balik. Kg. Sebab negatif 1 bila kita naik atas dia kena letak simbol negatif. Negatif jumpa negatif jadi positif. Maka 0.4 adalah kg. So soalan seterusnya, dengan menggunakan nilai yang anda dapat tadi, okey, C ni rumus dia 4 pi M, yang mana M adalah jisim beban. So ia suruh cari M pula, maka C sama dengan 4 pi M. C tadi 0.444 sama dengan 4 pi M. Maka M sama dengan 0.444 bahagi 4 pi. 4 pi tu ada di kalkulator. So nak bahagi 4
Shift pi. Bahagi 4 pi. So jawapan dia 0.035. So jawapan kita adalah 0.035 kg. Jisim dia. Okay. Cikgu, Ya. bukan dekat pi tadi kuasa 2. Mana? Ada pi kuasa 2? Oh, sorry. Pi kuasa 2. Okay, agak dengan pi kuasa. Macam mana Okay. 0.0 0.444 bahagi kurungan 4 shift nak dapatkan pi kuasa 2 tutup kurungan sama dengan 0.0112 pada mula 0.0112 kg. Boleh? Boleh tak? Betul tak? Betul. Okey, seterusnya. Last. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang patut diambil dalam eksperimen. Kalau eksperimen, langkah berjaga-jaga dia kita kena nak pastikan kita dapat maklumat tu tepat macam mana. Siapa tahu? Siapa tahu? Ada beberapa lah. Ada beberapa kita boleh tu. Yang pertama, langkah berjaga-jaga deh. Ni awak kena hafal ni. Yang pertama kita buat eksperimen banyak kali. Kita kira purata. Kita ulang eksperimen dan kira purata. So maksudnya eksperimen tu tak semestinya kita buat sekali jadilah dok. Kita buat banyak kali, kita ulang dan kita ambil purata dia. Itu langkah berjaga-jaga kita. Yang kedua, kita semasa lakukan pengukuran tu, contohnya kalau nak tengok jam randik tau. Jam randik kan dia ada jarum. Ketek. Kita kena pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala bacaan kalau kita nak ukur masa bacaan jam randik. Jam randik. Right. Kalau kita nak ukur panjang, kita kena tulis skala bacaan pembaris meter. Right. Dua ni biasa kita gunalah. Kita kalau nak jawab dalam soalan soalan periksa pun kita jawab dua ni saja. Ataupun ada lagi kalau eksperimen cahaya kita kena buat dalam bilik gelap apa semua. Ni untuk pastikan kita dapat result yang betul-betul tepat lah. Kita ulang eksperimen, kita kira purata ataupun kita nak elakkan ralat paralaks. Ralat paralaks ni ralat di sebelakang mata. Sebab kalau kita tengok CP-CP kita bacaan dia akan lari sikit. Kita kena pastikan betul-betul mata kita ni berserenjang dengan skala bacaan tu. Boleh Okey, tu bab 1, boleh? Bab 1 tanya gitu lah. Okey, kita tutup bab 1. Kita buka bab 2. Okey, saya tengok dalam grup tu ada dah cikgu duk tanya pasal buku teks lah. Jadi tak lama dah saya rasa awak akan dapat buku teks.
Tapi buku teks digital banyak dalam internet. Okey. So kita nak masuk bab 2. Bab 2 gerakan linear. Okey. Subtopik 1 ni, subtopik 1 gerakan linear. Okey. Dalam gerakan linear yang pertama kita nak beza apa itu jarak dan apa itu sesaran. Apa beza antara jarak dan sesaran? Okey, jarak ni jumlah panjang lintasan. Maksudnya jumlah yang kita lalu. Pergi dan balik. Berapa kita lalu. Kalau sesaran, jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Okey, itu beza dia. Kalau kita ada satu tempat sini, tempat A nak pergi ke tempat B, kita terpaksa laluan dia belok. Okey, katakan belok ni 10 kilometer. Dan jarak yang kalau kita ukur secara lurus dia 6 kilometer saja. Okey. 10 kilometer ni adalah jarak yang dilalui. 10 kilometer ni jarak, manakala 6 kilometer ni adalah sesaran. Nampak tak beza dia? Sesaran tu adalah jarak yang paling dekat sekali. Paling dekat antara dua titik A ke B. 6 kilometer kalau kita ukur secara lurus. Tapi nak pergi tu dia tak boleh pergi secara lurus. Jalan dia bengkak-bengkok gitu. Tapi sepanjang 10 cm. 10 km tu dikira sebagai jarak. Okey. Sebab apa? 6 km ni kita kena sebut arah dia pula. Jarak terpendek dari awal. So arah dia adalah ke lurus. Secara lurus. Okey, kalau ada tu apa dah? Arah kompas utara, selatan, barat, timur tu kita kena sebut lah ke mana kalau nak sebut sesaran. Okey, contoh yang kedua, alat pengukuran sesaran ni kita boleh ukur guna pembaris meter, pita pengukur, laser. Sekarang ni mudah. Kalau katakanlah awak ni kontraktor, contoh kontraktor. Orang kata pelanggan nak suruh awak bina rumah dalam tanah dia. Okey, mesti pelanggan tu dia nak tahu berapa anggaran rumah tu siap berapa, dalam bajet berapa. Tak? Jadi awak pun sebagai kontraktor ni kena pergi ukur. Biasanya orang ambil sekaki sama dengan RM 120 ringgit sekaki. Jadi awak nak pergi ukur tanah dia tu kena ada alat tau. Jadi biasanya orang kontraktor ni dia bawa satu alat nama dia laser distance. Jadi dia tekan laser tu, dia boleh tahu berapa jarak ni daripada titik ni ke titik ni. Okey. Katakanlah awak ada tanah seluas gini. Petok gitu. So awak nak buat rumah sebagai tapak rumah ni. Katakan sini 100 kaki. Ni 10, ni 100 kaki darab 100 kaki. Rumah besar ni, 100 kaki darab 100 kaki. Jadi berapa tu dia? Pengiraan dia, katakanlah tekan 100 darab 100. Apa jumlah dia? 10,000 darab dengan RM120 sekaki. Katakanlah. So jumlah nak siapkan sebiji rumah bersamaan dengan 1.2 juta. Contoh rumah awak. Apa rumah ni?
Katakan 10,000 kaki darat dengan 120 bersamaan dengan 1 juta. 1.2 juta. 1.2 juta. Itu contoh pengiraan dia. Ataupun distant wheel. Awak tengok di tepi-tepi jalan ada orang duk ukur jalan tu. Dia guna satu alat ditolak macam roda tu. Roda tu boleh kira jarak juga. Okay. Itu distant wheel dia panggil. Okay. Contoh satu. Kira jumlah jarak dan sasaran. Okay. Ada seorang tu dia bergerak daripada P pergi ke Q, pergi ke R. Okay. Daripada P ke Q 3 meter. Daripada Q ke R 3 meter. Kalau jumlah jarak ni kita hanya tambah saja. 3 pergi 3. 3 ke timur, 3 ke selatan. Okey, 3 ke timur, 3 ke selatan. Dah. Jadi jumlah jarak dia adalah 6 kilometer. Sesaran daripada P ke R paling dekat, kita kena guna rumus Teorem Pythagoras. teorem Pythagoras. So teorem Pythagoras di PR kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi PR sama dengan berapa? 3 kuasa 2. Apa jadi? Susah tak ada ni. Ya. Okey, berapa orang dapat? Tak ada kalkulator saya guna tak ada umur. 9 tambah 9 punca. Punca 18 apa eh? Punca 18 sama dengan 4.24. Okay. So sini adalah 4.24. Apa ni hitam pula? Meter. Okay. Next adalah kira jarak dan sesaran dari A ke kedudukan bawah. Okey. Jadi itu daripada A ke B, B ke C, C ke A balik, lepas tu D ke E. C ke D, D ke E. Right. So, jarak dia kita kena tambah je. 8 tambah 12 tambah 12 tambah 8 tambah 8. Jadi berapa? 8 tambah 12, 20, 20, 28. So, jarak dia kalau dia bergerak daripada A ke E, jarak dia adalah 28 meter. 28 meter. Ni jarak. Kalau dia tanya sesaran, okay, sesaran dia daripada A ke E. Kita kira ni. Kita ambil negatif 8M. Sebab apa kita ambil negatif? Siapa tahu sebab apa kita ambil negatif? Sebab dia pergi belah kiri. Dia pergi belah kiri. Negatif tu mewakili arah. Masa kelas banyak pula mesej.
Okay dah. Yang kedua seterusnya adalah laju dan halaju. Laju dan halaju. Tadi jarak sesaran. Ni laju dan halaju. Laju ni pula jarak bahagi masa. Halaju sesaran bahagi masa. Nampak? Jadi laju ni adalah kuantiti skala, manakala halaju kuantiti vektor, sebab dia ada arah, sebab dia guna sesaran tadi. Ni jarak bahagi masa. Okey, kalau laju purata tu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Halaju purata jumlah sesaran bahagi jumlah masa. Okey. Kuantiti skala magnitud saja, kuantiti vektor magnitud dan arah. Okey, itu beza antara laju dan halaju Okey, cuba kita tengok halaju seragam. Kita nak tengok halaju seragam ke tak seragam. Okey, kalau halaju seragam ni dia bergerak dengan kelajuan yang sama, 10 km per saat, 10 meter per saat, 10 meter per saat tu maintain daripada awal sehingga akhir. Itu menunjukkan halaju seragam. Kalau halaju tak seragam, mula-mula dia gerak 1 meter per saat, lepas tu naik 2 meter per saat, naik 5 meter per saat, turun 3 meter per saat. Jadi dia tak seragam. So arah dia berubah-ubah. Kita kira purata halaju dia. Okay. Next adalah special case ni. Kalau halaju berubah dengan kadar yang tetap. 2 naik jadi 4, naik jadi 6, naik jadi 8. Pertambahan dia tu tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ni kita namakan sebagai pecutan seragam. Halaju bertambah secara seragam, pecutan dia seragam. Okey. Purata halaju bahagi tu. Kalau kita nak cari purata halaju, kita kena ambil awal U ni, halaju awal tambah dengan halaju akhir bahagi 2. So sini halaju awal dia 2, U 2 tambah dengan halaju akhir dia 8 bahagi 2. So 8 tambah 2 10 bahagi 2 sama dengan 5 ms negatif 1. Tu purata dia. Kalau kita nak cari purata, ambil halaju awal, ambil halaju akhir bahagi 2. Boleh? Next adalah pecutan. Pecutan ni kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju. Maksudnya perubahan halaju akhir bahagi halaju awal bahagi dengan masa. Halaju akhir bahagi dengan tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. Sebab kita nak cari perubahan halaju. Ataupun rumus dia A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Boleh? V tu halaju akhir, U halaju awal. Jadi lepas ni kalau awak jumpa V dengan U, awak kena tahu V tu adalah halaju akhir, U adalah halaju awal. Okey? Bahagi dengan masa. Boleh? Ni contoh dia. Pecutan seragam. Daripada 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8. Jadi pertambahan halaju, maksudnya dia sedang mengalami pecutan, dia sedang memecut. Okey, berapa pecutan dia tu? Jadi A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, berapa V? Halaju akhir. Ni halaju akhir dia ni. 8. Tolak dengan 2. Bahagi dengan masa berapa? Daripada 0 jadi 3 saat. So bahagi dengan 3. So 8 tolak 2, 6 bahagi dengan 3 bersamaan dengan 2 ms negatif 2. Tu pecutan dia.
Okay, cara untuk kira pecutan. Okey, kita tengok latihan dia. Sebuah kereta bergerak pada 20 kilometer per jam. Ini 20 kilometer per jam. Memecut dengan seragam hingga 92 kilometer. So, daripada 20 tu dia memecut jadi 92 dalam masa 2 jam. Cari pecutan. Okey. Pecutan A sama dengan V tolak U per dengan T. Okey. V 92 tak tolak dengan 20 bahagi 2 jam. Ni kilometer. Ni pun kilometer. So berapa? 92 tolak 20. 72. 72 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 36. 36 kilometer per jam kuasa 2. Okey, tu hal laju dia. Pecutan dia. Tu dalam kilometer. Kilometer ni. Okey, dia nak dalam meter per saat pula. Jadi 36 kilometer per jam kuasa 2 sama dengan berapa meter per saat kuasa 2. Okey. So berapa? Ni kita kena kira guna manual lah. 36 kilometer per dengan 1 jam kuasa 2. Okey. Kita nak matikan kilometer dulu. So kita letak bawah. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Tak? Betul? Manakala 1 jam pula bersamaan dengan 3600 saat. Jadi jam ni dia kuasa 2. So kita kena kuasa 2 juga sini. Sini pun kuasa 2 juga. Baru boleh potong. Okey. Jam kuasa 2. Kilometer dengan kilometer. So nak dapatkan dia 36 darab 1000 bahagi dengan 3600. Okey. Cila tak? 3600 tu kuasa 2 pula. Okey. Okey dulu. Saya kira dah. 36 darab 1000. Okey. 36 darab 1000, 36,000 lah. Bahagi kurungan 3600 kuasa 2. Okey, berapa nilai dia? So, inilah jawapan dia sama dengan 2.78 darab 10 kuasa negatif 3. 2.78 darab 10 kuasa negatif 3 ms negatif 2. Itu jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Sebuah bas bergerak pada 20 meter per saat. Apabila pedal brake ditekan, laju bas berkurang pada 10 ms negatif 1 dalam masa 4 saat. Okey, tentukan nyah pecutan bas. Okey, nyah pecutan tu bermaksud nilai pecutan dia jadi negatif. Negatif. Hal laju akhir lebih kecil daripada hal laju awal. Maksudnya dia sedang semakin perlahan.
Okey. Bergerak dengan 20 ms jadi 10 dalam masa 4 saat. Okey. Tentukannya pecutan. Okey. A sama dengan V tolak U per dengan T. Okey. V dia 10. Tak? Tolak dengan laju awal dia 20. Bahagi dengan 4 saat. Okey, jawapan dia 10 bahagi 4 negatif 2.5 ms negatif 2. So, negatif ni menunjukkan dia nyah pecutan. Pecutan dia sedang mengalami pengurangan laju. Okey, berapakah masa yang diambil oleh bas untuk berhenti setelah menekan brake? Jadi berapa masa yang dia ambil untuk dia berhenti? Okey. Jadi kita ada dahnya pecutan 2.5. Kita guna rumus yang sama untuk B. A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. A ni kita dapat dah negatif 2.5 sama dengan A ni negatif 2.5. V halaju akhir dia, dia kata berhenti. Berhenti dia maksudnya sifar. Dia berhenti. Tolak dengan 20 bahagi dengan T. Kita nak cari T tu. Maka T sama dengan negatif 20 bahagi dengan negatif 2.5. Negatif bahagi negatif dia akan jadi positif. So 20 bahagi 5 apa? 20 bahagi 5. 8 je. 8. Tak percaya mak nak kira mak. 20 Apa itu? 2.5. 8. So, jawapan dia 8 saat. Jadi bas tu mengambil masa sebanyak 8 saat untuk dia berhenti. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh Boleh. Boleh hari ni mak. Hari ni kita belajar topik 2.1 sahaja. Awak ada lagi buku teks digital? Saya beri lagi kau. Bagi dah. Bagi dah. Okey, jadi untuk hari ni saya nak awak buat latihan formatif 2.1. Formatif 2.1 muka surat 36. Awak buka buku teks digital tu muka surat 36. Ada 3 soalan latihan formatif. Boleh tak awak siapkan? Boleh. Boleh tak? Boleh. Jadi sebelum 12.30 tu ada lagi masa dalam sejam lagi. Awak boleh siapkan berapa dah latihan saya bagi. Gitu. Jadi masa yang lebih tu saya nak awak siapkan latihan. Boleh? Boleh tak? Kalau tak faham saya ajar. Tiket hari ni lah. Boleh tak? Jawab sikit. Oh, senyap. Boleh. Okey. Boleh. Okey, so saya nak dismiss kelas dah ni. So kita jumpa minggu depan pula. Boleh jawab soalan muka surat 36 tu. Okey. Kehadiran saya bubuh dalam Telegram. Awak pakai tekanlah awak mana hadir tu. Saya tahu sini saya boleh check mula mana siapa hadir ni. Cuma saya nak tengok kejujuran awak. Okey? Boleh Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Innal insana lafi khusr.